A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 37. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 34 Ayat 34 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Fa anna tu'fakun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, adakah daripada sekutu-sekutu kamu mereka yang boleh memulakan ciptaan kemudian mengembalikannya? Katalah wahai Muhammad, Allah sahaja yang boleh memulakan ciptaan dan kemudian mengembalikannya. Maka bagaimana kamu boleh dipalingkan pengajarannya? Orang-orang kafir mengakui bahawa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah sedikit pun tidak boleh mencipta apa-apa ciptaan, apatah lagi mengembalikannya seperti asal. Dan ini menunjukkan kebodohan dan kedegilan mereka yang masih menyembah sesuatu yang tidak boleh mencipta apa-apa. Yang kedua, orang-orang musyrikin sebaliknya percaya dan yakin bahawa Allah sahaja yang berkuasa menciptakan setiap makhluk, kemudian berkuasa mengulangi ciptaannya.
yang telah mati dan hancur. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sama ada daripada Al-Quran ataupun mengikut akal mereka. Yang ketiga, sesiapa yang berpaling daripada menyembah Allah, setelah bukti yang cukup jelas tentang rububiyah Allah, maka dia menyerupai orang-orang kafir. Ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq? Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba' amman la yahdi illa an yuhda. Wama lakum kaifa tahkumun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, adakah daripada sekutu-sekutu kamu mereka yang boleh menunjukkan kepada kebenaran? Katalah, Allah sahaja yang boleh menunjukkan kepada Al-Haq. Adakah yang boleh menunjukkan kepada kebenaran lebih berhak diikuti atau yang tidak mendapat hidayat kecuali setelah diberi hidayat kepadanya? Maka bagaimana kamu boleh menghukum sedemikian itu? Pengajarannya, manusia yang waras akan mengikuti Tuhan yang boleh menunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, selain daripada Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menunjukkan manusia kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Bahkan mereka sendiri ditunjuk kepada kebenaran oleh Allah.
Yang kedua, yang ketiga, hidayah adalah hak milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberi hidayat kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Setelah manusia diberi pilihan, yang keempat, jalan untuk mendapat hidayah ada 5. Fitrah semula jadi, pendengaran dan penglihatan, akal, ilmu, dan hidayah taufik. Ayat 36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa adh-dhanna. Inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Inna Allaha 'alimun bima yaf'alun. Dah. Ayat ni dah. (37) Maksudnya, kebanyakan mereka tidak mengikut kecuali sangkaan. Sesungguhnya sangkaan tidak boleh menyampaikan kepada kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Pengajarannya, semua kebenaran asasnya adalah ilmu yang jelas dan meyakinkan. Manakala semua kebatilan asasnya adalah sangkaan yang tidak jelas dan meragukan. Yang kedua, punca utama manusia sesat dan jauh daripada kebenaran ialah tidak ada ilmu yang sahih daripada sumber yang sahih, iaitu Al-Quran dan Sunnah.
Yang ketiga, segala sangkaan yang tidak ada dalil yang sahih sedikit pun tidak akan menyampaikan seseorang kepada kebenaran dan hidayah Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 37. Kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah beritahu orang-orang musyrikin sumber mereka adalah az-zan, dan mereka tidak menerima, puncanya sebab mereka tidak menerima Al-Quran. Dan kenapa mereka tidak menerima Al-Quran? Jawapannya dalam ayat malam ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, dan tidaklah karena adalah hadzal Quran, Al-Quran ini, an yuftara, iftira'un, iaitu direka, direka-reka ataupun didustakan, min dunillah, dari selain Allah. Jadi ayat ni Allah menafikan bahawa Al-Quran tidak mungkin direka-reka ataupun didustakan. Maknanya ada tuduhan daripada orang musyrikin Mekah bahawa Quran itu adalah direka oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini menafikan. Allah berkata Quran tidak mungkin direka, bahawa dia bukan daripada Allah. Tidak mungkin. Okey, habis apa Quran? Walakin, akan tetapi, Quran adalah tasdiqan, ia membenarkan, allazi, yang baina yadayhi, yang di hadapannya ataupun yang ada bersamanya. Apa dia? Yang ada bersamanya, iaitu kitab-kitab yang dahulu. Kitab Al-Kutub As-Samawiyah, Taurat, Injil. Zabur ada tak? Zabur dah tak ada kan? Yang ada ialah Taurat dan Injil, itu pun yang telah diubah. Jadi Allah kata Quran ni bukan rekaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan antara fungsi utama Al-Quran hanya membenarkan apa yang telah ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kalau ada sebahagian manusia dah percaya pada kitab dahulu, Quran tidak datang menentang ataupun bercanggah dengan kitab yang dahulu. Ia hanya mengesahkan isi kandungan kitab yang dahulu
Dan kitab dahulu juga ada juga menyebut bahawa cerita tentang kedatangan Nabi akhir zaman dan juga cerita tentang ada kitab yang terakhir akan turun. Jadi saling kuat menguat, saling membenar antara satu sama lain. Maksudnya apa tu? Dalam Quran ada tak cerita pasal Nabi Adam? Ada tak cerita pasal Nabi Musa, Nabi Isa? Dan cerita Nabi Musa dengan Nabi Isa ada tak dalam kitab-kitab dahulu? Kalau kitab Al-Quran direka oleh Nabi Muhammad, macam mana, dari mana Nabi dapat maklumat tentang cerita para Nabi dahulu? Quran mengesahkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab dahulu. Okey, cerita dalam kitab dahulu dari mana Nabi tahu? Tak mungkin Nabi tahu sebab Nabi pertama buta huruf. Yang kedua, Nabi tak pernah musafir ke mana-mana. Jadi amat mustahil Al-Quran itu direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cerita dalam Quran cerita yang pertama, cerita orang-orang dahulu, umat dahulu, para nabi dahulu. Yang kedua, cerita yang akan berlaku. Mana mungkin Nabi tahu benda yang akan berlaku. Yang ketiga, cerita benda-benda ghaib. Cerita alam akhirat, cerita alam kubur dan sebagainya. Mana mungkin Nabi tahu benda ghaib. Okey, jadi tasdiqal ladzi baina yadayhi membuktikan bahawa Quran ini bukan direka daripada manusia. Min dunillah. Bahkan Quran juga fungsinya adalah sebagai wa tafsila dan sebagai tafsil apa dia? Tafsir makna tibyanan, penjelasan. Penjelasan kepada kitab. Maksudnya apa ni? Penjelasan kepada kitab. Pertama, ahli tafsir mengatakan Quran datang menghuraikan hukum hakam. Pasal ibadat, pasal solat, pasal puasa. Juga menghuraikan tentang akidah. Tentang siapa Allah, nama-nama Allah. Tentang kebesaran Allah, sifat Allah dan sebagainya. Dan juga Quran menceritakan tentang cerita-cerita ghaib. Itu makna tafsil. Sebab itulah kalau kita nak kenal Allah, mesti kita tadabbur Al-Quran. Kalau nak tahu beza antara dunia dengan akhirat, mesti tadabbur Al-Quran. Itu makna tafsil. Siapa yang tak tadabbur Al-Quran, siapa tak faham Al-Quran, dia tak akan kenal akhirat. Dan siapa tak kenal akhirat, dia akan tertipu dengan dunia. Itu makna tafsil. Dan ada juga pendapat mengatakan tafsir al-kitab, Quran menghuraikan apa yang dalam kitab-kitab dahulu. Di sini juga menunjukkan bahawa kitab Al-Quran adalah tafsir, itu makna tibyan, jelas. Jadi siapa yang mengatakan Quran tidak jelas, dia menyanggahi ayat ini. Lagi pula tidak masuk akal. Allah kata Quran adalah hudan linnas, untuk semua jenis manusia. Bila sebut linnas, semua jenis manusia, semua lapisan manusia, termasuk orang kafir. Jadi kalau Quran petunjuk untuk semua termasuk orang kafir, bagaimana dikatakan Quran itu tak jelas ataupun susah difahami? Kemudian Allah tegaskan lagi, Quran la raiba fihi, tidak ada kalau kita belajar bahasa Arab, la ar-rajulu fil fasli. Cuba tengok ayat. Yang atas ni la ar-rajula fil masjid. Kalau terjemah tidak ada rajul apa dia?
lelaki fil masjid, dalam masjid. Yang bawah la rajula fil masjid. Rajulan lelaki juga, tidak ada lelaki dalam masjid. Kalau tengok terjemahan tu macam sama je, tapi sebenarnya berbeza. Apa beza dia? Apa beza dia? Apa dia? Yang mana? Atas. Tidak ada lelaki itu. Yang bawah? Mana-mana? Mana apa tu? Kalau selepas la tidak ada alif lam. Alif lam tak ada. Kemudian baris atas. Maka la ni dipanggil la nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. La nafiyah, la menafikan, mana tidak. Lil jins, untuk semua jenis. Jadi kalau saya kata la rajula, mana la ni nafiyah lil jins. Apa tanda dia? Pertama, tidak ada alif lam. Yang kedua, baris atas. Jadi maksudnya ialah saya nak menafikan tidak ada semua jenis lelaki dalam masjid. Okey? Yang atas ni tidak ada seorang lelaki. Tapi mungkin ada dua, mungkin ada tiga. Tengok beza bahasa Arab. Perkataan sama, cuma berbeza ada alif lam dengan baris. Ini la ar-rajulu, baris depan. Beza alif lam dengan baris maknanya sangat berbeza. Boleh sebab tu yang kita baca sentiasa la ilaha, kan? Betul? Ada alif lam tak? Tak ada. Bila tak ada alif lam, kemudian selepas la tu baris atas, makna apa tu? Nafiyah lil jism, menafikan semua jenis Tuhan. Tidak ada semua jenis Tuhan yang berhak disembah illallah. Okey. Kita balik pada ayat kita, la raiba. Cuba terjemah la raiba, tidak ada. Tidak ada keraguan itu ataupun tidak ada semua jenis keraguan. Tidak ada semua jenis keraguan dalam Al-Quran. Keraguan dari segi apa? Contoh hukuman dalam Al-Quran tak adil, tak ada. Bahasa ni susah difahami, tak ada. Ayat dia macam tak seimbang, tak ada. Apa saja jenis keraguan, tidak ada. La raiba, tidak ada semua jenis keraguan. Fihi, padanya, pada Al-Quran. Dan dia min Rabbil Alamin, dari Rabb. Apa dia makna Rabb? Pencipta Al-Alamin, sekalian alam. Apa makna sekalian alam? Lebih tepatnya apa? Apa dia? Sekalian alam dengan seluruh alam samalah. Seisi alam samalah. Sekalian, seluruh, seisi. Itu tiga perkataan seerti. Semester, 4 seerti. Apa dia? Betul. Al-Alamin senang ialah semua makhluk selain daripada Allah masuk alamin. Malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, langit, hujan, semua sekali. Selain daripada Allah, alamin. Dan alamin ni daripada perkataan apa? Al-alam. Al-alamu. Apa makna al-alamu? Kita biasa dengar ilmu kan, ini alam. Alamin daripada alam. Apa makna alam?
Ah, apa dia? Bukan. Dunia lah. Dia kalau bendera dalam bahasa Arab dia panggil sama ada raya ataupun alamun. Tanda. Alam ni sebenar makna dia ialah alamat. Jadi alam tu makna dia alamat. Kenapa alami dikatakan alam? Semua yang selain daripada Allah, langit, bumi, hujan, matahari, bulan, malaikat, jin, semua dikatakan alam. Kenapa? Sebab semua makhluk itu adalah tanda kewujudan pencipta, tanda kehebatan pencipta. Sebab itu dia panggil alam. Tapi bagi siapa tu? Tengok langit dia rasa ada Tuhan yang mencipta. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Okey. Sekarang kita percaya tak bahawa Quran tidak ada keraguan padanya? Percaya tak? Percaya. Apa bukti bahawa kita percaya Quran tidak ada keraguan? Paling adil, paling baik, paling berkat. Tanda kita tidak ada keraguan pada Al-Quran ialah kita tadabbur setiap ayat dan kita ambil pengajaran dan kita amalkan. Dan kita jadikan dia sebagai panduan daripada bangun pagi sampai malam. Itu tanda kita tidak ragu. Tapi kalau hidup kita berpandukan nafsu, berpandukan undang-undang manusia, Quran kita letak ke tepi sekadar bacaan, sebenarnya dalam hati kita penuh keraguan pada Al-Quran. Berarti dalam surah Al-Isra Allah kata apa? Surah Al-Isra ayat 9. Saya tak bagi. Inna hazal Quran saya tak bagi. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian wa yubashshirul mu'minin. Tak apa. Wa yubashshirul al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Tengok, Quran ni bukan setakat tidak ada keraguan, tapi kita kena yakin sampai tahap maksud ayat ni. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya, hazal Quran. Quran ini yahdi, menunjukkan, lillati, kepada yang hiya aqwam. Apa makna aqwam? Kalau qiyamun, berdiri, lurus. Kalau aqwam, isim tafdil, paling lurus. Kalau kita tengok tafsir aqwam ni macam-macam. Paling pandai. Kalau nak jadi paling pandai, kena ikut Al-Quran. Nak jadi paling bijak, kena ikut Al-Quran. Nak jadi paling sihat, ikut Al-Quran. Nak jadi pemimpin yang paling mulia, ikut Al-Quran. Itu mana aqwam. Jadi selagi kamu tak ikut Al-Quran, kamu tak mungkin jadi aqwam. Betul? Sebab itulah Nabi menjadi manusia paling mulia sebab apa? Sebab Al-Quran. Dan Mekah menjadi tanah suci yang paling mulia sebab apa? Sebab turut Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia sebab turut Al-Quran bulan Ramadan. Malam Al-Qadar, malam yang paling mulia sebab turut Al-Quran. Dan manusia menjadi paling mulia sebab belajar dan mengajar Al-Quran. Baca hadis tu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi kalau kamu tolak Al-Quran ke tepi, tak mungkin kamu jadi terbaik. Okey.
Kita pergi pada ayat seterusnya. Am yaquluna ataupun bahkan pun boleh ataupun boleh. Am ni ada ahli tafsir mengatakan makna dia bal. Bahkan yaquluna, mereka mengatakan ataupun mendakwa iftarahu, dia fi'il madhi, dia telah merekanya. Dia ni siapa? Rasulullah. Merekanya balik pada apa? Quran. Jadi antara tuduhan orang musyrik Mekah pada Al-Quran daripada Nabi ialah Quran tu direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintah pada Nabi, bila datang tuduhan tu, apa patut kamu buat? Qul, katakanlah, fa'tu, maka bawa datanglah, bisuratin, dengan ataupun dengan surah, mana-mana surah, mislihi, yang seumpamanya. Ayat ni maksud apa ni? Orang musyrikin Mekah menuduh Nabi mereka-reka Al-Quran. Maka Allah suruh Nabi cabar mereka. Apa dia? Kalau betul Quran direka oleh Muhammad, okey? Sebab Muhammad pun manusia, kamu pun manusia. Muhammad bangsa Arab, kamu pun bangsa Arab. Muhammad bahasanya bahasa Arab, kamu pun bahasa kamu sama. Logiknya kalau Muhammad boleh buat seperti Al-Quran, kamu okey, sekarang cabar mereka, buatlah satu surah. Allah tak sebut mana-mana surah. Sebab apa? Kalau Allah kata buat seperti surah Baqarah, orang musyrikin ada alasan tak? Panjang sangat. Jadi kata mana-mana surah yang sependek surah. Apa surah paling pendek? Al-Kawthar ke Wal Asri? Khilaf. Tak, Al-Kawthar. Mana-mana surah dalam Al-Quran, nak panjang ke nak pendek, silakan. Yang mislihi, seumpamanya. Apa maksud seumpamanya? Sama dari segi apa? Dari segi susunannya. Kan banyak ayat Quran, setiap dalam surah tu setiap hujung bunyi sama je kan. Wadduha, lepas tu wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, kan? Susunan akhir sama. Yang kedua, dari segi makna dia. Kadang-kadang Quran ayat pendek tapi maksud dia mendalam. Yang ketiga, dari segi baca Quran tak pernah jemu. Walaupun ulang ayat yang sama, surah yang sama, beratus kali tak jemu. Kamu buat macam tu. Kita boleh tak ulang ayat manusia 10 kali sehari? Setiap hari boleh? Tak boleh kan? Bukan kata orang lain, kata kita pun dah boring dah. Ayat sama. Tapi Quran ni ulanglah beratus kali setiap hari, kita tak jemu baca. Itu maksud sama seperti itu. Kemudian sama lagi dari segi apa? Kalau baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Okey, masa Nabi cabar ni, Nabi yakin tak orang musyrikin tak boleh buat? Dari mana keyakinan Nabi?
Itu syarat nak mencabar orang. Syarat nak cabar orang apa dia? Kena yakin orang tu tak boleh buat. Kalau yakin orang tu boleh buat, kita cabar, kita bodoh. Betul kan? Kena yakin orang tu tak boleh buat, baru kita cabar. Jadi soalannya, dari mana Nabi tahu? Nabi yakin orang musyrikin tak boleh buat. Ha? Dari mana Nabi tahu? Ha? Tak. Nabi tahu sebab Nabi sendiri tak mampu. Kalau Nabi tak mampu, orang lain tak mampu. Sebab Nabi yakin ini daripada Allah. Bukan daripada aku. Kalau aku tak mampu, kamu pun sama je. Betul? Sebab tu Nabi berani mencabar. Bawalah satu surah sepertinya. Kemudian, wadu'u. Wadu'u apa dia? Dan serulah. Mani istata'tum. Siapa yang kamu mampu. Min dunillah. Selain dari Allah. In kuntum sadiqin. Sekiranya kamu adalah sadiqin, orang-orang yang okey. Ada faedah tak cabaran ni? Ada faedah tak? Apa faedahnya? Mematikan hujah ataupun mematikan tuduhan orang-orang musyrikin. Satu. Yang kedua, Islam nak mengajar kita, bila orang buat tuduhan, jangan balas dengan tuduhan. Tapi cara terbaik apa dia? Berhujah. Jangan balas dengan tuduhan dan jangan maki hamun. Kita kadang-kadang bila tak boleh jawab, kita maki kan? Itu bukan cara Islam. Sebenarnya bila mereka menuduh Quran direka oleh Nabi Muhammad, Allah boleh tak nak turunkan azab terus pada mereka? Boleh tak? Boleh je. Tapi kenapa Allah suruh Nabi cabar mereka? Sebab Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan sebagai pendakwah, bukan penghukum. Salah satu cara berdakwah ialah berdebat. Berdebat. Okey. Dan bila kita berdebat, kita kena bagi bila kita berdebat, jangan letak syarat. Jangan letak syarat. Kalau kita letak syarat macam-macam, itu tanda apa tu? Okey, saya nak berdebat boleh, tapi di tempat saya secara tertutup dan tajuknya tajuk yang khusus. Itu tanda apa tu? Tak ada hujah lah tu. Kalau kita di pihak yang benar, jangan letak syarat. Sebab tu Allah kata apa? Mana-mana surah. Mana-mana surah. Dan kalau kamu nak panggil pembantu kamu, pakar-pakar bahasa, pakar sastra, panggillah, silakan. Itu menunjukkan kita di pihak yang tapi kalau macam-macam syarat, last sekali, tak datang. Okey, buka surah ni. Surah Baqarah. Ayat 23 dan 24 tu. Okey, ayat ni kita lalu baca ni. Awal surah Baqarah kan. Lebih kurang sama maknanya ayat tadi. Cuma yang ni disebut lebih detail lah. Cuba kita terjemah. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Dan sekiranya kamu fi raibin. Kamu ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah ragu-ragu tentang apa? Mimma nazzalna. Tentang apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami. Siapa hamba kami? Kenapa Allah tak kata ala Muhammad? Allah boleh kata ala Muhammad ataupun ala Rasulina. Allah tak guna Muhammad, Allah tak guna pangkat Nabi iaitu Rasul, bahkan Allah guna hamba. Kenapa? Apa pengajarannya?
Ha? Allah nak bagi tahu mulianya Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad betul-betul bersifat hamba kepada Allah. Selagi semakin manusia bersifat hamba kepada Allah, semakin tinggi, mulia darjahnya. Sebaliknya, siapa yang semakin bersifat hamba kepada manusia, semakin hina dia. Apa saja dia ke orang je. Apa orang cakap, dia buat. Apa orang suruh, dia buat. Maka itu semakin merendahkan martabatnya bila dia menjadi hamba kepada manusia. Okey, Nabi bila solat malam sampai bengkak kaki, apa target Nabi? Untuk jadi apa? Nak jadi raja ke? Nak jadi pemimpin ke? Nak jadi apa? Apa ayat tu? Afala akunu abdan syakura. Aku nak menjadi hamba, bukan raja, bukan pemimpin. Hamba yang bersyukur. Okey, kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fatu. Maka bawa datanglah bisurah, mana-mana surah seperti Al-Quran. Kemudian wad'u syuhada'akum. Dan serulah saksi-saksi kamu, pakar-pakar kamu, tapi syarat jangan melibatkan Tuhan. Jangan panggil Allah. In kuntum sadiqin. Sekiranya kamu orang yang benar. Kemudian Allah jawab, Allah beritahu, fa in lam taf'alu. Maka sekiranya kamu tak boleh lakukan, walan taf'alu. Apa beza ni? Lam taf'alu dengan lan taf'alu. Ini kita dah belajar bahasa Arab ni. Ya? Apa beza? Kuat sikit. Kuat sikit. Yang ashabul lughatil arabiyyah. Lam taf'alu tidak sebelum. Lan taf'alu tidak akan. Jadi bezanya Allah nak bagi tahu setelah dicabar orang musyrikin supaya buat seumpama Al-Quran. Maka Allah kata apa? Sekiranya kamu di masa yang lepas memang terbukti tak mampu buat seperti Al-Quran, dan akan datang Allah kata pun kamu tak akan mampu. Dari mana Allah tahu? Allah tahu sebab Allah Tuhan. Kalau mereka mampu, dah lama boleh buat. Betul tak? Betul. Jadi Allah kata dah terbukti, yang lepas pun kamu tak mampu, akan datang pun kamu tak mampu. Maka apa kewajipan kamu terhadap Al-Quran? Kenapa? Tengok ayat Al-Quran. Allah kata fattaqun nar. Takutlah api. Kalau ikut logiknya, sepatut ayat tu apa dia? Kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran, bawalah seperti satu surah dalam Al-Quran. Kalau kamu tak mampu, ikutlah Al-Quran, betul? Allah tak sebut ikut. Allah kata takutlah api neraka. Tengok bahasa Al-Quran. Kenapa Allah tak sebut ikutlah Al-Quran? Apa pengajarannya? Faham soalan? Ancaman apa? Sebenarnya fattaqunna ni ialah Allah nak bagi tahu 2 in 1. Satu, kena ikut. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kesan tak ikut. Kesan tak ikut apa dah? Neraka. Kalau Allah kata setakat ikutlah Al-Quran, orang tak tahu apa akibat kalau tak ikut. Faham? Allah nak begitu. Kalau tak ikut, akibat apa dia? Bukan kecil. Api neraka. Yang lagi menakutkan, allati waquduhan nar. Yang bahan bakarnya adalah batang tubuh manusia. Ni Abu Lahab, Abu Jahal, apa lagi Abu? Semua tu akan jadi bahan bakar. Dan sama dengan hijarah. Batu-batu berhala yang kamu semua kat Mekah, kamu dengan batu sama taraf. Dan juga menunjukkan api itu terlalu panas sebab boleh membakar batu. Semua itu Allah sediakan untuk siapa? Jadi punca manusia dibakar sebab kufur kepada Allah, kufur kepada Al-Quran.
Boleh? Okey, ayat ni boleh tak? Ayat ni walaupun turun pada orang kafir, tapi pengajaran untuk semua. Saya nak tanya, ramai tak orang Islam yang raibin, ragu-ragu pada Al-Quran? Ramai tak? Apa bukti? Tak ikut? Tak ikut Al-Quran, tak belajar, tak nak faham, ragu-ragu tak? Kalau tanya, dia kata, saya yakin. Tapi, apa bukti kamu yakin? Kalau kamu yakin Quran adalah yang terbaik, hidayah yang terbaik, kamu mesti tadabbur satu persatu dan ikut. Bila kamu tak ikut, itulah tanda kamu ragu. Maka ayat ni boleh tak kita cakap pada orang ni, walaupun dia Islam? Boleh kan? Kalau kamu ragu-ragu pada Al-Quran, bawalah seumpama Al-Quran. Kalau kamu tak mampu, ikutlah. Takutlah api neraka. Kalau kamu tak nak ikut, mana akibatnya? Api neraka. Sama je. Pengajaran untuk al-ibrah laisa bi khususi as-sabab walakin bi umumil lafzi. Walaupun ayat ni turun pada orang kafir, tapi pengajaran untuk semua. Iaitu, siapa saja yang ragu pada Al-Quran, kalau kamu ragu, buatlah Quran sendiri yang seumpama Al-Quran. Kalau tak mampu, ikut. Kalau tak ikut, akibatnya neraka. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, sekarang Allah nak beritahu apa punca sebenar orang kafir menolak Al-Quran. Tadi dia kata apa? Orang kafir tuduh Quran direka oleh Muhammad. Tapi ada sebenarnya punca yang sebenar, sehingga dia menuduh Nabi Muhammad mereka Al-Quran. Ada punca yang lain, iaitu dalam ayat ni. Allah kata, auzubillahi minasyaitanir rajim, bal kazzabu, bahkan mereka mendustakan. Sebenar bila orang musyrikin tuduh Nabi mereka Al-Quran, mereka percaya tak? Yakin tak bahawa Nabi betul-betul mereka reka Al-Quran? Tak. Kalau tak, kenapa mereka tuduh? Satu alasan nak tolak. Yang kedua, nak menakutkan orang lain supaya jangan ikut Nabi Muhammad. Sebab ini rekaan dia. Mereka yakin Nabi tak reka. Sebab apa? Mereka pun tak mampu buat. Lagi? Dengar kata Abu Jahal. Abu Jahal ni musuh, antara musuh yang paling jahat dan paling kuat menentang Nabi, menentang Islam. Dia kata Nabi Muhammad ni tak pernah berdusta kepada manusia. Sebab tu orang musyrikin Mekah gelar Nabi apa dah? Al-Amin. Jadi kalau Nabi Muhammad tak pernah mendustakan manusia, tak mungkin Nabi Muhammad berdusta pada Tuhan. Bila dia tuduh Muhammad mereka Al-Quran, sedangkan ayat Al-Quran tu daripada Allah, seolah dia tuduh Nabi Muhammad mendusta pada Allah, kan? Maka apa kata Abu Jahal? Mustahil Muhammad berdusta pada Tuhan. Sebab pada orang pun Nabi Muhammad tak pernah berdusta pada Tuhan. Itu kata Abu Jahal. Bahkan dia yakin bila Nabi hari pertama nak isytiharkan dakwah, Nabi kata, percaya tak kalau aku cakap sebelah bukit ini ada pasukan sedang bersedia untuk serang kamu? Apa jawab orang musyrikin Mekah? Kami tak pernah mendustakan engkau. Apa saja kamu cakap, betul kan? Jadi mereka cukup yakin Nabi tak pernah berdusta pada manusia, apatah lagi kepada Tuhan. Habis apa masalah sebenar orang musyrikin ni? Sebenarnya mereka mendustakan bima dengan apa yang lam tidak. Ini bahasa Arab ni. Dah 2 minggu kan tak belajar kan? Dia asal dia apa dia ni? Asal yuhituna kan? Jamak ada nun. Ini fi'il mudhari' dia panggil marfu' ke mansub ke majzum.
Marfu' kan? Sebab tidak ada apa-apa kat depan. Tapi bila masuk lam, apa jadi? Dibuat nun. Tambah alif. Lam yuhitu. Apa makna yuhitu? Ni. Ini kalau orang, kalau yuhitu meliputi, mengelilingi. Jadi Allah kata sebab sebenar orang musyrikin menuduh Quran direka oleh Nabi Muhammad, sebab sebenarnya ialah mereka mendustakan Al-Quran dengan apa yang mereka tidak meliputi. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Apa maksud? Apa maksud? Mana Allah nak beritahu orang musyrikin tolak Al-Quran, kemudian dia tuduh Quran direka oleh Muhammad, punca sebenarnya ialah sebab mereka, ilmu mereka tentang Al-Quran tak meliputi, tak lengkap. Bahkan kata ahli tafsir, orang musyrikin tak betul-betul mentadabbur Al-Quran. Kalau mereka tadabbur sebenar-benarnya, mereka cukup yakin Quran daripada Allah dan mereka akan tunduk. Boleh faham? Buka surah ni. Surah An-Nisa ayat 82. Surah An-Nisa ayat 82. Okey. Cuba terjemah. Afala yatadabbaruna. Apakah tidak yatadabbaruna? Mereka mentadabbur. Tadabbur kita dah faham makna kan? Daripada perkataan dubur, dan dubur tu makna hujung. Kita baca ayat Quran sampai ke hujung, patah balik. Tengok apa? Tengok maksud dia, tengok pengajaran dan amalkan. Jadi Allah mencela siapa ni? Dalam tafsir, orang munafik dan juga orang kafir. Tengok Allah kata kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran. Kemudian Allah beritahu walau kana, dan jikalau adalah min indillah. Kalau Quran itu adalah dari sisi Allah. Sekiranya Quran itu daripada sisi selain daripada Allah, termasuklah kalau daripada Muhammad, lawajadu, pasti mereka mendapati pada Al-Quran itu ada ikhtilafan katsira, percanggahan yang banyak. Faham maksud dia? Apa maksud dia? Kenapa kalau manusia buat akan berlaku percanggahan? Dia, ini Quran ada 30 juzuk, ada 6,000 ayat kan. Kalau manusia tulis mesti bercanggah. Tapi bila 30 juzuk, 6,000 ayat, tak ada satu pun yang bercanggah satu sama lain. Bahkan banyak tak kisah-kisah para Nabi berulang. Contohnya kisah Nabi Musa kan. Banyak kali berulang. Tapi ada tak nampak cerita-cerita tu bercanggah antara satu sama lain? Tak ada. Dari segi akidahnya, dari segi hukumnya, langsung tak ada percanggahan. Maka itu sebagai bukti dia adalah daripada Allah. Jadi Allah nak beritahu punca orang musyrikin dan orang munafik menolak Al-Quran, bahkan menuduh Quran direka oleh Muhammad, puncanya apa? Punca apa? Mereka tak, ilmu mereka tentang Al-Quran tak menyeluruh. Maka sebab tu ayat ni mencela siapa ni? Orang kafir dan orang munafik. Kenapa mereka tak mentadabbur Al-Quran? Jadi soalannya, kalau orang kafir dan munafik pun Allah cela sebab tak tadabbur Al-Quran, kalau orang Islam tak tadabbur, lagi Allah cela. Dan juga bercanggah dengan setengah ustaz, dia kata apa? Tadabbur ni tak sesuai dengan kita, tak sampai taraf kita. Betul kan? Pernah dengar?
Tapi yang ni, ayat ni Allah cela siapa ni yang tak tadabbur? Allah cela siapa ni? Orang kafir. Orang kafir dengan Islam mana lebih tinggi tarafnya? Jadi kalau orang kafir Allah cela tak tadabbur, orang Islam lagilah kena tadabbur. Betul? Takkanlah orang kafir ni lebih tera daripada orang Islam? Okey. Soalan dia, kenapa orang kafir, orang munafik tak nak sangat tadabbur Al-Quran? Sehingga ilmu dia pasal Al-Quran tak meliputi. Pasal apa dia tak nak sangat? Sebab isi Al-Quran bercanggah dengan nafsu. Itu je. Dia tahu kalau dia tadabbur Al-Quran, dia ikut, dia akan tinggalkan segala nafsu dia, segala jahiliah dia, segala pangkat, segala kedudukan, segala maksiat, semua kena tinggal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah dan duduk bawah Nabi. Sebab tu dia tak nak tadabbur. Jadi ada tak persamaan? Ada orang Islam tak nak tadabbur sebab apa? Kalau tadabbur kena berubah. Betul kan? Sebab Quran cakap tak pasal aurat, cakap tak pasal rasuah, pasal riba, pasal arak, kan? Pasal makan harta orang ramai. Semua Quran cakap. Kalau dia tadabbur, sekarang kena berhenti politik, kan? Yang banyak rasuah siapa? Kan? Kalau nak terlibat dengan politik, biasa terlibat dengan politik sebab nak apa? Nak laksana Quran ke nak kuasa? Jadi kalau dia tadabbur Al-Quran, bercanggah tak dengan tujuan politik tu? Bercanggah. Sebab tu orang politik jarang tadabbur Al-Quran. Betul? Dalam kelas ni ada orang politik? Ada? Tak ada. Kalau dia orang politik ni kena atas kepala ni, besok isytihar keluar parti sebelum pilihan raya. Sebab apa tak boleh? Banyak melibatkan hak orang, banyak berjanji tapi tak menepati, kan? Tanda orang munafik apa dia? Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkin janji, bila diberi amanah itu biasa siapa tu? Orang politik. Jadi pilihlah pemimpin yang tadabbur Al-Quran. Tapi kalau saya masuk petani, tak ada siapa nak undi pula, sebab yang ikut tadabbur sikit je. Kan? Jadi saya akan, insyaAllah, kalau saya tubuh parti tadabbur Al-Quran, setuju? Okey, cuba buka surah Fussilat ayat 26. Hukum tadabbur, dia pertama saya jawab dari segi logik lah. Quran ni sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Khususnya untuk orang bertakwa. Dan Quran akan bawa orang bertakwa ke mana? Wajib tak kita jadi orang bertakwa? Wajib tak kita usaha untuk masuk syurga? Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa, tak mungkin kita masuk syurga melainkan dipandukan oleh Al-Quran. Maka ketika itu wajib tak kita faham Al-Quran demi untuk menjadi orang bertakwa dan demi untuk masuk syurga. Wajib tak jadi orang bertakwa? Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa melainkan kita tadabbur Al-Quran. Sebab Quran hudan lil muttaqin. Maka ketika itu wajib tak bertadabbur? Logiknya, logik. Dalam kaedah usul fiqh apa dah? Ma la yutimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis, Quran ni, siapa letak Quran kat depan dia, Quran akan bawa dia sampai ke syurga. Apa mana letak kat depan? Ikut. Dia follow apa saja yang Quran cakap. Quran bawa dia sampai ke pintu syurga. Dan sebaliknya Nabi kata, siapa letak Quran di belakang. Apa maksud di belakang? Bukan dia simpan, bukan dia tak baca, tapi dia tak ikut. Maka Nabi kata Quran tu akan heret dia masuk neraka. Yang ketiga, dalil daripada Quran, Allah mencela orang yang tidak mentadabbur. Salah satu ayat tadi. Satu lagi ayat surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin
Akfalu, Allah mencela. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran? Allah sebut khusus perkataan tadabbur. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran ataupun hati mereka? Ayat hati mereka terkunci itu celaan. Mana Allah nak beritahu manusia dengan Quran ada dua jenis sahaja. Satu, hati terbuka bila dia tadabbur. Yang kedua, hati terkunci bila dia tidak tadabbur. Apa makna hati terkunci? Bila hati terkunci, hidayat tak boleh masuklah sebab terkunci. Dan kekufuran, kesyirikan dalam hati tak boleh keluar sebab dia terkunci. Puncanya ialah tidak tadabbur. Okey. Satu lagi jawapan logiknya, wajib tak kita faham cakap suami? Wahai isteri, wajib tak faham cakap suami? Kalau wajib, bagi dalil. Bagi dalil. Berani tak cakap, abang, saya tak wajib cakap, saya tak wajib faham cakap abang. Suami kita kata wajib. Minta dalil pada suami. Bagi dalil, ayat mana, surah apa? Berani tak? Tak ada kan? Tapi wajib tak taat pada suami? Ada dalil? Macam mana kita nak taat kalau kita tak faham? Maka faham cakap suami adalah wajib. Sebab taat suami adalah wajib. Kalau taat suami pun wajib, taat pada Allah wajib. Kalau faham cakap suami adalah wajib, maka faham cakap Allah lagi wajib. Benda simple je. Okey. Tengok orang kafir ni tak suka apa? Tajuk poster malam ni. Orang kafir, orang munafik sangat tak suka tadabbur Al-Quran. Jadi pastikan kita tidak ada sifat mereka. Tengok, ini orang kafir. Wa qala allazina kafaru. Cuba terjemah. Telah berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran ni. Apa maksud dengar di sini? Bila sebut dengar dalam Quran, dengar dan faham dan taat. Kalau setakat dengar saja, orang kafir tak kacau. Tapi yang zaman Nabi, bila dengar, dia bukan dengar saja. Dia dengar dan faham dan dia berubah. Seorang dengar, seorang berubah. 10 orang dengar, maka orang kafir kata, jangan dengar Quran ni. Kemudian, kalau ada ketika Nabi baca Quran, ada orang lalu buat apa? Walghaw. Walghaw apa dia? Lara, buat kacau, buat bising supaya apa? Ayat Quran yang Nabi baca tak jelas. Tengok, sampai tahap tu orang kafir tak nak tadabbur Al-Quran. Dia bukan setakat tak nak tadabbur, dia tak nak orang lain dengar. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang kafir faham Al-Quran. Dan mereka cukup faham bila Quran difahami dan masuk dalam hati yang bersih akan berubah. Saya pernah cerita ke Amr bin Tufail kan? Dia cakap apa? Bila Amr bin Tufail datang daripada luar, datang ke Mekah, orang musyrikin bagi nasihat, bagi amaran pada Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ni ketua kabilah kepada kaum Ad-Dawsi. Bila Amr bin Tufail datang masuk Mekah, orang Mekah kata, kamu jangan jumpa Muhammad. Ini bahaya ni. Bawa ajaran sesat. Memecah belahkan. Dan jangan duduk dekat pun. Jangan dengar apa dia cakap. Tengok, bunyilah takut orang kafir ni. Sebab dia tahu, Quran ni adalah kata-kata Allah. Kalau jin dengar pun, jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kata-kata Allah yang bila masuk dalam hati, berubah. Jadi Amr bin Tufail ambil kapas letak dalam telinga. Sebab apa? Takut ni. Takut pada apa? Quran. Tapi bila dia pergi Masjidil Haram, dia nampak Nabi Muhammad. Dia pun cakap dengan diri dia, aku ni penyair. Aku tahulah beza syair dengan Al-Quran. Jadi kenapa aku takut? Dia pun buka kapas tu. Bila dengar terus masuk dalam hati, terus beriman. Tengok. Jadi orang kafir dan orang munafik sangat takut tadabbur Al-Quran. Jadi jangan ada sifat-sifat tu. Kemudian, apa kata mereka? Walghaw fihi la'allakum taghlibun.
buatlah kecoh, buatlah bising, apa saja supaya orang Islam jangan fokus pada tadabbur. Dengan cara itu kamu la'allakum taghlibun. Apa makna taghlibun? Dengan cara kamu menjauhkan umat Islam daripada tadabbur Al-Quran, taghlibun, kamu akan menang. Kamu akan sentiasa di atas. Boleh faham? Jadi kita boleh kalahkan musuh dengan apa? Dengan ekonomi? Bukan. Dengan kekuatan senjata? Bukan. Dengan Al-Quran je. Sebab tu Nabi boleh mengalahkan Rom dan Parsi dengan Al-Quran je. Jangan pula duk baca Quran, duk tadabbur, tak buat apa-apa persiapan. Lepas tu pergi lawan orang kafir kan? Itu bunuh diri. Okey, habis Dah habis ke? Okey. Ada lagi. Okey, kemudian Allah kata apa? Walamma, dan tidak datang kepada mereka takwilah. Apa makna takwilah? Dia terjemah apa tu? Allah bagi tahu sebab orang kafir musyrikin Mekah menolak Al-Quran dan menuduh Al-Quran direka oleh Muhammad. Sebab apa tadi? Ilmu mereka tentang Al-Quran tidak meliputi. Yang kedua, belum datang kepada mereka takwil. Takwil ni boleh terjemah sebagai tafsir. Penjelasan yang lebih jelas tentang Al-Quran belum mereka dengar. Belum sampai pada mereka. Tiba-tiba mereka ada hukum Quran adalah rekaan Muhammad. Itu satu. Yang kedua, takwil di sini ialah akibat. Belum tiba kepada mereka akibat pendustaan mereka, iaitu azab Allah. Siapa yang mendustakan ayat Allah, siapa mendustakan Al-Quran, akibatnya ialah akan diazab oleh Allah. Dia terjemah apa tu? Sama ada penjelasan ataupun azab. Kazalika, demikian itulah, kazzaba, telah mendustakan allazina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Begitulah. Ini ayat ni Allah nak hiburkan hati Nabi. Macam mana tu? Kalau engkau didustakan oleh orang musyrikin, oleh kaum kamu sendiri, oleh saudara mara kamu sendiri, jangan sedih. Sebab ini bukan benda baru, bukan benda bid'ah ni. Semua para Nabi dahulu, kaum dia dustakan. Jadi benda biasa. Jangan sedih. Fanzur. Maka perhatilah. Kaifa, bagaimana, kerana adalah akibat. Ini dah jadi bahasa Melayu. Akibat. Kalau bahasa Melayu apa dah? Kalau bahasa Melayu betul-betul. Kesudahan. Bagaimana kesudahan az-zalimin, orang-orang zalim. Jadi Allah nak hiburkan hati Nabi yang kaum-kaum dusta ni bukan benda yang baru. Dulu-dulu semua dah didustakan oleh kaum mereka. Yang kedua, Allah suruh Nabi, tengoklah apa akibat kaum-kaum dahulu. Semua yang mendustakan para rasul, semua diazab oleh Allah. Seperti kaum Samud, Ad, kaum Nabi Lut. Dan di sini Allah kata zalimin. Sebelum ni ada tak tulis zalimin? Tak ada. Kenapa Allah sebut zalimin? Satu, Allah nak beritahu siapa yang mendusta ayat Allah, hukumnya zalim. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu siapa yang mendustakan ayat Allah, dia termasuk orang yang zalim, bukan mesti orang musyrikin Mekah sahaja. Kalau Allah kata fanzur kaifa kana akibatuhum, akibat mereka, mana khas untuk orang dahulu saja.
Manakala sekarang mendustakan tak termasuk tak. Allah kata siapa saja yang zalim bila-bila masa dia adalah akan menerima akibatnya. Okey. Boleh Jadi daripada 3 ayat yang kita belajar malam ni menunjukkan bahawa Quran adalah satu benda yang sangat penting ditadabbur, dihayati. Saya pun tak tahu apa punca. Quran bukan menjadi tadabbur Al-Quran bukan menjadi subjek utama di mana-mana. Di masjid ke, di sekolah ke, di pondok ke, di maktafiz, bukan menjadi subjek utama. Sedangkan hari pertama turun Al-Quran sampai Nabi wafat, subjek utama diajar oleh Nabi di mana-mana Quran. Pagi, petang, siang, malam Quran. Tapi sekarang dah jadi macam terbalik. Yang difokuskan, yang ditekankan ialah ilmu lain. Sedangkan ilmu lain semua bersumber daripada Al-Quran. Jadi sepatut ajar Quran, lepas tu ajarlah ilmu lain. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Kalau kita dah satu Quran tu wajib ditadabburkan, macam mana orang yang tak ditadabbur tu dia berdosa? Oh, soalan dia, Quran wajib tadabbur. Bagaimana orang yang tak tadabbur? Berdosa ke tak? Bukan kerja kita menghukum orang tu berdosa ataupun tak. Bukan kerja kita menghukum orang tu masuk neraka ataupun tak. Makan kepuk lekor masuk neraka. Begitu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menerangkan, menjelaskan, bukan menghukum. Bak dosa ke bak neraka itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terangkan, Allah mencela orang yang tidak tadabbur Al-Quran. Dia tanya soalan berdosa ke tak? Biasanya, logiknya, Allah cela tak kalau orang tu tak berdosa? Taklah. Kalau Allah mencela, pastilah orang tu berdosa. Yang kita dah belajar 3 ayat sampai 4, 5, 6 ayat ni, Allah nak tekankan bahawa pentingnya tadabbur. Dan Allah mencela orang kafir yang ilmu dia pasal Al-Quran tidak, Allah mencela. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Satu lagi lah. Yang belajar Quran bercakap baca dan hafal. Masalah. Ayalah betul. Sebab itulah Quran yang dibaca, yang dihafal tak membawa perubahan kepada orang yang membaca dan kepada masyarakat. Walaupun Quran telah dibaca dan dihafal 50 tahun lebih. Ditilawahkan. Ya. Tapi Nabi bawa Quran dalam masa 23 tahun sahaja. Kan? Berubah tak masyarakat? Berubah. Daripada Mekah menjadi pusat berhala, akhirnya jadi pusat Islam. Madinah menjadi tempat syirik, akhirnya menjadi negara Islam. Hanya 23 tahun. Sebab Nabi tadabbur Al-Quran. Bukan Nabi ajar sahabat baca, hafal, khatam. Bukan salah nak baca, bukan salah nak khatam. Tak salah. Tapi itu bukan tujuan utama Quran diturunkan. Okey. Wallahu a'lam. Cukup Kita berhenti setakat ni. Kita jumpa insya-Allah hari Isnin. Pagi Isnin insya-Allah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنام